Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Nolida Muhammad iaitu Cikgu Ida berkaitan dengan tajuk Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia. Jom kita belajar sejarah dengan Cikgu Ida. Perkongsian cikgu pada malam ini ialah berkaitan dengan subtajuk 6.3 Menanggani Ancaman Komunis. Pelajar dapat mencapai standard pembelajaran. Iaitu yang pertama, dapat menerangkan usaha-usaha menanggani ancaman komunis. Kita lihat tajuk 6.3 Menanggani Ancaman Komunis. Untuk makluman semua pelajar, terdapat dua ancaman ataupun cabaran selepas pembentukan Malaysia bagi menanggani ancaman komunis, iaitu ancaman keselamatan di Sarawak, diikuti yang kedua, ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Kita lihat satu persatu. Ancaman keselamatan di negeri Sarawak. Perkara yang menjadi kajian kita ialah berkaitan dengan bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak komunis dan usaha mengatasi menanggani ancaman tersebut. Terdapat dua ancaman keselamatan di Sarawak, iaitu gerakan politik dan yang kedua ialah serangan bersenjata. Gerakan komunis terlibat menentang gagasan Malaysia, menyebabkan kerajaan memburu dan menangkap mereka. Gerakan komunis ini akhirnya melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk beberapa parti politik seperti Parti Komunis Kalimantan Utara, PKKU, Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, PARAKU, dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak, PGRS, untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Manakala serangan bersenjata juga dilakukan oleh pihak komunis dengan menyerang kawasan Batu Kitang, iaitu di Kuching, Sarawak, menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Seterusnya, bagi menanggani masalah ini, kerajaan telah memperkenalkan satu konsep dikenali sebagai perang saraf dan yang kedua menjalankan operasi ketenteraan. Kita lihat dulu perang saraf. Apakah yang dikatakan sebagai perang saraf? Perang saraf merujuk kepada beberapa langkah yang telah dibuat oleh kerajaan bagi menanggani masalah komunis. Pertama, mengadakan perhimpunan awam untuk memberi kesedaran tentang ancaman komunis. Kedua, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat bahayanya ancaman komunis. Yang ketiga, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Keempat, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis yang menyerah diri. Dan yang kelima, pembangunan infrastruktur, iaitu menyediakan kemudahan perhubungan untuk penduduk-penduduk di negeri Sarawak. Seterusnya, kita lihat pula apakah ia
operasi ketenteraan. Operasi ketenteraan di negeri Sarawak terdiri daripada 3 operasi, iaitu Operasi Hama di bahagian pertama Sarawak, Operasi Seri Aman di bahagian kedua Sarawak dan operasi oleh Rescom, iaitu Rajang Area Security Commands di bahagian ketiga Sarawak. Peta merujuk kepada lokasi bahagian pertama, kedua dan ketiga negeri Sarawak. Seterusnya, kita lihat apakah langkah-langkah yang wujud dalam Operasi Hama Sarawak. Operasi Hama merujuk kepada operasi rancangan memerangi hati rakyat bermula pada bulan Julai 1965 dengan mendirikan beberapa pertempatan baru lebih kurang 7,500 orang penduduk. Pertempatan ini merujuk kepada kumpulan masyarakat berketurunan Hakka yang dipindahkan ke 3 kawasan pertempatan, ianya dikawal sepanjang masa serta mengalami tindakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam. Dan operasi Hama ini ditamatkan pada tahun 1970. Seterusnya, kita lihat pula serentetan langkah-langkah membanteras ancaman komunis di Sarawak. Bermula dengan operasi Hama di 3 kampung baru di bahagian pertama pada 6 Julai 1965, diikuti oleh operasi rampasan senjata di bahagian ketiga Sarawak pada 8 Ogos 1969. Seterusnya, operasi Jala Raja di Nonok Asajaya di bahagian 1 pada 24 Februari 1970. Diikuti oleh operasi Ngayau di bahagian 3 Sarawak pada 8 Ogos 1971. Operasi Rescom telah dibentuk di bahagian ketiga pada 26 hari bulan Mac 1972. Diikuti oleh operasi di Seri Aman yang dilancarkan pada 21 September 1973. Dan ketika 13 Oktober, pemimpin Buang Kicop iaitu golongan komunis telah menulis surat kepada Ketua Menteri Sarawak untuk berunding dan menyerah diri, menyebabkan operasi di Seri Aman ditamatkan dan komunis menyerah diri sepenuhnya pada 4 Julai 1974. Dan operasi ketenteraan berakhir dengan perjanjian damai yang menamatkan ancaman komunis pada 17 Oktober 1990. Dan pada 21 Oktober, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob sebagai Ketua Menteri Sarawak telah menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Seri Aman. Anggota komunis CCO telah menyerah diri, maka berakhirlah ancaman komunis di negeri Sarawak. Seterusnya, kita lihat pula ancaman yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Terdiri daripada 2 ancaman. Pertama ialah pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Kedua ialah pengeboman tugu negara. Pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam telah dilakukan oleh PKM dengan melakukan serangan hendap pasukan keselamatan sehingga 16 orang terbunuh di Croh, Perak. Seterusnya, menembak mati Ketua Polis Negara di Kuala Lumpur dan Ketua Polis Negara di negeri Perak.
seorang wanita juga telah diseksa sehingga mati di Singtuk, Kedah. Periuk api dipasang sepanjang jalan Changlong, Kedah. Dan jalan raya dan jambatan kereta api juga telah diletupkan. Seterusnya, berlaku juga pengeboman Tugu Negara. PKM atau Parti Komunis Malaya telah meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur sehingga menimbulkan kemarahan rakyat dan menuntut kerajaan mengenakan tindakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Pelajar boleh rujuk Akta Keselamatan Dalam Negeri dalam buku teks melalui QR Code dan memperkuatkan perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Itulah dua ancaman yang berlaku di Semenanjung, Malaysia. Sekarang kita lihat bagaimanakah kerajaan mengatasi masalah ini. Terdiri daripada dua langkah. Pertama, dikenali sebagai strategi counterinsurgency ataupun COIN. Dan yang kedua, perjanjian kerjasama sempadan. Kita lihat dulu strategi yang pertama, iaitu strategi counterinsurgency, itu COIN, yang merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong dasar kerajaan memerangi komunis. Ianyalah satu strategi kerjasama di antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan. Manakala langkah kedua pula dikenali sebagai mengadakan perjanjian kerjasama sempadan. Komunis telah membina khemah di luar sempadan negara. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dengan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan untuk memerangi komunis pada tahun 1976 di Thailand. Langkahnya ialah membina pagar di sempadan dan operasi bersama. Perjanjian Hat Yai telah ditandatangani pada 2 Disember 1989 di Hat Yai, Thailand. Perjanjian Hat Yai ini merujuk kepada perjanjian di antara PKM, Parti Komunis Malaya, Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Thailand. Hasilnya, PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata dan memusnahkan senjata api, bahan letupan dan jerangkap sama. Secara rumusan, kerajaan melaksanakan usaha yang serius bagi menjamin keselamatan negara. Usaha ini berjaya dilakukan melalui pengorbanan yang diberikan oleh anggota keselamatan dan rakyat bersama kerajaan. Termeterailah perjanjian, iaitu perjanjian Hat Yai, maka berakhirlah gerakan bersenjata PKM untuk merampas kuasa dan menubuhkan negara Republik Komunis di negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah berbangga dan bersyukur kerana kejayaan menghapuskan ancaman komunis dan mengembalikan keamanan di negara kita. Sebelum cikgu berunding, cikgu menyediakan soalan latihan kepada pelajar untuk latihan pengukuhan supaya pelajar dapat mengulang kaji tajuk ini dengan lebih mendalam. Sebagai pengakhirannya, cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih kepada semua pelajar yang sudi menonton perkongsian cikgu berkaitan dengan tajuk bab 6, tajuk 6, subtajuk 6.3. Jangan lupa stay safe dan jangan lupa tekan subscribe, like, komen dan share channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.